Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, hari ini saya nak buat perkongsian tentang Air-Asia, syarikat Air-Asia. Dan seperti yang kita ketahui bahawa syarikat Air-Asia ni adalah sektor yang antaranya terjejas disebabkan oleh COVID-19 dan disebabkan oleh lockdown, bukan setakat di Malaysia saja tapi across the region. Sebab kita ketahui bahawa ASEAN ni beroperasi bukan saja di Malaysia tetapi di beberapa negara Asia seperti Thailand, Indonesia, Filipina. Okey. Cuma dia dah exit daripada, disebabkan pandemik, dia dah exit daripada India. Okey, ASEAN ni dia punya number of shares ada 3.89 bilion. 3.89 bilion ni. Okey. Dan dia punya shareholder dia adalah Tony Fernandez and Camarero Merano lah, di bawah, yang mana pegangan mereka adalah di bawah Tune Air Sdn Bhd dan Tune Life Sdn Bhd yang memegang dalam 26%. Dan kita boleh lihat bahawa PNB kekal sebagai substantial shareholder dan diikuti by Positive Boom. Positive Boom ni adalah private placement share yang diberikan oleh Asia untuk mereka seeking fund semasa mereka mencari dana untuk membiayai operasi syarikat mereka ketika pandemik yang berlaku. Dan EPF ada sedikit dan boleh dikatakan daripada 3.89 bilion tu kita boleh nampak secara jelas bahawa tak sampai pun 40%, tak sampai pun 40% dipegang oleh substantial shareholder. Yang lain-lain semuanya berada free float. So maknanya dia punya high volume dia dan dia berada dalam retailer lah, retailer. Ini antara ownership type yang ada. Berbagai-bagai orang pegang dalam ASEAN. Okey. Okey, in term of financial, yang kita boleh tengok bahawa Stanley Choi Chiu Fai daripada yang Positive Boom tu acquire saham ASEAN. Dan yang kita boleh tengok tentang financial report, financial standing ASEAN ni, kerugian pada tahun 2020 adalah negatif 5 bilion. Bahkan pada tahun 2019 saja pun dia mengalami sebanyak kerugian sebanyak 321 juta. Dan baru ni antara accumulated quarterly report dia adalah dah cecah 767 juta. Dan based on the news and expectation bahawa industri airline ni akan recover, itu pun domestic airline akan recover by end of 2022. So international mungkin akan recover by 2023 lah. So mengambil masa yang lama, jadi siapa nak beli saham tu memang kena peram dengan sebegitu lama lah.
Okay, Asia. So kita pergi kepada Asia punya balance sheet. Kita boleh tengok bahawa capital reserve dia adalah negatif. Total equity dia adalah negatif sebanyak 4 bilion. Okay. Ada berlaku peningkatan daripada tahun lepas pada sekarang kuartal pada tahun lepas ke sekarang mana bertambah dia punya kerugian dia total equity dia negatif. So by right-nya kalau negatif ni, kalau ikutkan daripada SC punya dan bursa punya rule, Asia ni sepatutnya berada di bawah PN17. Cuma ia diberi tangguh disebabkan oleh kerana krisis pandemik. Dan kita boleh tengok bahawa dia punya total liability dia dalam non-current liability dia 14 bilion dan dia punya current liability dia almost dekat-dekat 9 bilion. So dia ada dalam 21 bilion hampir-hampir. Sorry, 23 bilion. 23 bilion. 23 bilion liabilities. Dan kita boleh tengok bahawa dia punya current asset dan dia punya total current asset ada dalam 19 bilion. So dia punya kalau mana dia, maksudnya di sini kalau dia jual semua aset-aset dia dan dia bayar semua hutang-hutang dia, masih lagi ada negatif sebanyak 4 bilion. Kan kita boleh tengok daripada operasi dia pada 31/3 ni berlaku kerugian sebanyak operasi cash flow operasi ni dia menunjukkan kepada daily punya business lah, daily operating cycle dia, daily to day punya operation. Ada kerugian sebanyak 246 juta, negatif tu 246 juta. 245 juta. 264 juta. Mana berlaku kerugian yang dahsyat juga lah. Dia terpaksa buat disposal di sini. Dan through issuance of shares. Ni yang dikatakan dia buat private placement apa semua ni. Dia nak dapatkan duit untuk biayai dia punya operasi syarikat. Borrowing dia. Ni borrowing dia. So kita nak tengok, antara benda kita kena tengok adalah kita kena tengok dia punya commentary on prospect ni. Kena baca. Nah, dia pun masih lagi
mana dia pun still lagi berusaha untuk meminimalkan kos operasi dia supaya kerugian itu dapat diminimalkan. Okay. Cuma itu dia punya komen dia, maknanya dalam konteks ni dia struggling lagi lah. Cuma dia kelebihan dia adalah dia ni syarikat ni seorang syarikat yang inovatif, yang responsif dengan dia punya manajemen dia memang responsif dengan keadaan persekitaran. Jadi sebab tu dia perkenalkan digital apps. Macam kita pun ketahui dia buat Asia delivery, logistik delivery, food delivery dan macam-macam delivery lah dia buat. Mana dia responsif dengan keadaan. Okay, itu tentang kedudukan Asia. Memang in term of financial condition dia memang teruk lah. Teruk sangat. Dan dengan pada cepat pun border dibuka pun mungkin dalam tahun 2022, 2023. Dan salah satu cara, salah satu dia nak dapatkan dana lagi untuk membiayai dia punya operasi syarikat dia akan buat right issue, tapi bukan right issue yang biasa, itu dia buat right issue of redeemable convertible secured Islamic debt securities. Ni lebih pada bond sebenarnya. Cuma ni adalah bond yang di-convert kepada mother shares. Sebab tu dia ada warrant, dia ada bagi free warrant. Jadi apa kesan dia kalau macam right issues of shares, memang dia akan memberi kesan pada harga saham, menyebabkan harga saham merudum. Tetapi right issue of the redeemable convertible unsecured Islamic debt ni hutang sebenarnya, bond, convertible bond, macam mana dia beri kesan tu tak dipastikan kepada share price dia. Cuma orang yang akan beli bond Asia ni seorang high risk taker. Sebab kita boleh nampak tadi bahawa dia punya shareholder equity dia dah negatif 4 bilion. Syarikat yang orang kata technically kita boleh kata dalam konteks accounting dia dah technically bankrupt lah. Technically teruk lah. Okay, technically dah teruk. Cuma mungkin jadi ada mungkin kalau mungkin ada investor yang berani macam Stanley tadi yang dia masuk dalam positif positive impact tu. Jadi itu maknanya dia orang yakin lah. Bahkan saya sendiri pun ada keyakinan pada Tony Fernandez ni untuk dia revive the fortune of the Asia ni. Sebab dia bukan sekali ni dia terkena sebenarnya. Bukan sekali ni, dia teruk beberapa senario sebelum ni pun. Sebab Asia ni tak silap saya bermula pada tahun 2001 lagi. Dia melalui banyak krisis juga, dan tapi inilah krisis yang terbesar, dan setakat ini nampak dia are able to survive. Jadi saya rasa syarikat ni mampu untuk survive lah. Okay. So macam mana kesan dia pada stock price lepas issuance of the convertible secured Islamic debt ni, saya tak pasti. Tapi ini adalah hutang sebenarnya, dia tambah hutang dengan hutang yang baru, hutang yang sedia ada dah, tambah lagi hutang. Sebab nak dapatkan dana untuk membiayai dia punya bisnes dia. Kita pun kalau kita dah orang yang dekat-dekat Muflis, bank pun kalau orang dekat-dekat Muflis,
tak ada bank nak bagi loan lagi pada orang tu. Macam itulah saya bagi analogi dia. Tapi banyak juga ceritanya kita dengar bahawa orang yang dah bankrupt sekalipun ataupun orang yang dah jatuh terduduk, habis semua, zero, start from scratch, tiba-tiba jadi billionaire, jadi jutawan dan sebagainya. So benda tu boleh berlaku kalau kita ada keyakinan, kita ada kita inovatif dalam kita punya produk. So saya rasa ASEAN insya-Allah boleh survive lah. Sebab because of the management dia memang bagus lah. Okay. Itu yang berkaitan dengan ASEAN. Cuma kalau saya pada time being ni mungkin saya tak masuk lah. Kalau cakap tentang ASEAN ni saya tak akan masuk. Sampai sebab saya consider saya ni seorang yang bukannya risk taker sangatlah, mana taking risk tapi agak berhati-hati, lebih pada risk averse lah. Okay, sebab dia punya negatif, bukan tak percaya pada Tony Fernandes tu, dia punya manajemen dia tu, tapi risau, gerun bila melihat pada shareholder total equity tu negatif 4 bilion. Itu saja. Tapi cara ni saya yakin bahawa Asia tu mampu survive this crisis. Gitu. Okay, habis pasal fundamental dan saya rasa Asia ni kalau dia able to survive this crisis, dia mungkin akan menjadi syarikat yang besar. Antara sebabnya adalah kerana post pandemic, maknanya bila dah dunia dah recover, dah pulih daripada pandemik ni, tak banyak syarikat airline yang mampu survive, mampu survive lah dalam krisis seperti ini, sebesar ini. Jadi maknanya kekurangan pesaing. Bila kekurangan pesaing, maknanya demand untuk ASEAN ni insya-Allah akan meningkat. Dan disebab tu kalau kita tengok pada tahun-tahun sebelum ni, ASEAN bukan tak pernah jatuh pada harga 80 sen. Yang naik sampai RM3, jatuh 80 sen, 90 sen. Lepas tu naik balik pada RM4, RM5. Kemudian jatuh balik kerana pandemik ni kan. So insya-Allah mungkin dalam 4 tahun 5 tahun nanti, mungkin ASEAN ni kalau dia able to survive this crisis, dia akan cecah balik harga RM3, RM4, macam lama dulu. Sebab tu ada beberapa billionaire yang sanggup masuk dan sanggup terima atau sanggup beli ASEAN shares sebagai private placement tu. Okey. Habis dia punya fundamental, sentiment dan juga prospek. Kita tengok pada technical lah. Technical ni saya kurang lah sikit, tapi daripada sini kita boleh nampak bahawa in term of share price, dia ada buat macam head and shoulder. Pada masa yang sama, dia ada buat triple bottom. Dia nak turun, tak turun, tapi dia naik ke atas. So insya-Allah kalau dalam konteks ni, in term of DMI pun kita boleh tengok bahawa ini adalah macam ada permulaan uptrend pada ASEAN ni. Okey, mungkin permulaan pada uptrend. Dan permulaan uptrend ni dia selari dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan bahawa bulan 9 ni banyak sektor ekonomi dah dibuka, mana ada dan vaccination pun dah cecah sampai 60% untuk adopt punya population. So mungkin bulan 12, mungkin awal tahun depan, mungkin dah boleh rentah negeri dan sebagainya, mungkin saham ASEAN ni akan naik. Dia mengambil kira kepada saham ni adalah leading indicator di mana sebelum apa pun yang terjadi, sebelum terjadi, dia akan naik dulu selama 6 bulan ke 9 bulan lebih awal. So saya jangka
Asia akan mendapat manfaat lah dengan pembukaan sektor ekonomi dan juga boleh rentan negeri dan sebagainya lah. So kalau mungkin berlaku punya technical correction kerana stokastik dan RSI ini pun dah macam stokastik RSI ini dah masuk area overbought, mungkin dia akan turun dulu ke bawah sebelum dia melonjak naik balik. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih.